Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah. So hari ini adalah hari ke-71 saya. Dapat jugalah buat live pada pagi ni, insya-Allah. Daripada tadi nak keluar, daripada pukul 10 nak keluar kan. So akhirnya pukul 11. Ini pun saya belum keluar lagi. So saya cari satu pot, saya nak berkongsi dalam 10 minit lah, InsyaAllah. Ada kesempatan ni. Apa khabar Tuan Masturi ya? Wah, handsome lah gambar tu . So siapa lagi yang bersama saya pada pagi ni, InsyaAllah saya nak cerita tentang topik peluang terakhir. So menarik topik ni. Dan ada benda saya nak bagi 4 perkara yang saya nak bagi pada tuan-tuan dan perempuan rakan FB saya pada hari Jumaat ni, insyaAllah. Okey, saya malam tadi tak tahu tiba-tiba pukul 11 pagi 11 malam tiba-tiba tengah kata apa, kemas-kemas lah. Semua anak-anak semua nak tidur kemas-kemas kat dapur tu. Biasalah, aktiviti yang saya suka malam-malam sebelum tidur ialah cuci pinggan. Apa khabar Ansaro? Wah, ini sahabat office saya ni, jiran saya, lama tak jumpa khabar. Apa khabar ibu saya pun, alhamdulillah, terima kasih. So bila tengok live ni sonok sikit so alhamdulillah. Syukur pada ilahi kerana pagi ni okey, alhamdulillah. Malam tadi tiba-tiba dia macam berbintang-bintang tu kan. So saya pun rasa macam nafas tu rasa macam tak puas lah. Tak puas tu saya duduk, cepat-cepat duduk, tarik nafas. Saya teringat guru saya cakap, kalau kita sesak nafas ataupun kita rasa macam tak sedap, kita rasa tak rasa macam sesuatu berlaku pada kita, bacalah Allahumma salli ala, pegang jantung, Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. Selawat macam selawat Nabi, tapi kita tambah qalbi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Dalam beberapa kali. Apa khabar Puan Yusno? Apa khabar Azmi Yaakob? Apa khabar Asy'ari? Ni semua sahabat saya. Alhamdulillah. Hari apa khabar hari Waalaikumsalam. Moga sihat bersiaran lagi pada hari ni. Alhamdulillah, hari Jumaat tu, alhamdulillah saya pun bersyukur. So saya mencari kesempatan lah, sebab nanti bila dah berada di rumah susah sebenarnya nak cari ruang dan sebagainya. So Aida Diana, apa khabar? Terima kasih. So itulah yang saya buat malam tadi. Saya baca Allahumma shalli ala qalbi Sayyidina Muhammad. So tuan-tuan puan, ini saya dapat sendiri daripada pengajian Darul Syifa. So kita bacalah. So hari ni saya pakai baju Melayu. So mengingatkan orang kata apa, biasanya time-time ni kita rasa teruja nak sembahyang Jumaat, tapi alhamdulillah, apa nak buat dugaan. Apa khabar Nizam Baharum Baik, saya nak cerita tentang peluang terakhir. Peluang terakhir ni apa dia? Bukan nak cerita sedih dan sebagainya, tetapi benda yang kita kena ingat bahawa kita kena takut. Saya terlihat satu video daripada Arab Saudi, di mana so mungkin orang-orang kerabat yang sangat marah dengan tindakan kita yang bergurau, yang banyak video-video berbentuk lawak jenaka mengenai COVID-19 ni. Jadi bila dia cakap kalau sekarang ni adalah ingatan, semua dunia mengalami benda ni, peringatan Allah kenapa kita masih lagi nak bergurau? Kenapa kita masih nak lawak jenaka? Kalau kita tak takut waktu sekarang, bila lagi nak takut? Adakah sampai kiamat ataupun bila langit bumi ni jatuh baru kita nak takut? Takut kita terlambat. Ini peringatan yang buatkan kita sebenarnya kita kena ingat bahawa inilah masanya, tak ada masa lain. Khabar Latifah Azhar Razali. Okay, baik. So saya nak cerita dalam kesempatan terakhir ni, atau peluang terakhir. Semalam saya rasa macam Allah ya Tuhanku bagi peluang. Itu ya terdetik hati saya bila saya fikir family, fikir anak-anak, fikir isteri, fikir ibu saya, fikir semua. Saya fikir Allah beri kesempatan lagi untuk aku membuat kebaikan. Apa khabar Wan Amnah? Okay, terima kasih penonton. Jadi itu yang terdetik. Saya tak fikir apa lagi nak makan sedap, apa lagi belum pergi melancong, belum jadi kaya, belum lagi. Tak fikir. Waktu ketika itu terdetik lah, berilah peluang sekali lagi. Dan inilah kemungkinan rakan-rakan kita yang tengah mengalami sakit di hospital, yang mungkin berjuang, bertarung nyawa. Mungkin inilah terdetik.
Saya pernah terlihat satu video Yusuf Islam ketika dia lemas kan, sebelum dia masuk Islam. So dia dalam keadaan dia lemas itu, itulah terdetik hati dia, itulah tiba-tiba hati dia terus pada Allah. Pada ketika itu, tolong beri peluang pada aku, berilah nyawa untuk aku bertaubat dan masuk Islam. So pada ketika ini kan, sekiranya alhamdulillah kalau kita selamat, alhamdulillah kan, bukan kata kita tak selamat, kita sentiasa berwaspada. Cuma tak salah kita fikir pada hari Jumaat ni, kalau dia beri peluang terakhir kan, so peluang terakhir ni kita masih ada nyawa, kita masih sihat kan, kita tak diberi penyakit, kita masih selamat di rumah, kita boleh lagi bersama keluarga dan sebagainya kan. Dan pada ketika ni mungkin anda berada di rumah sungguh aman, tenang kan, dan rakan-rakan kita yang lain tu berada di hospital, berjuang, bermatian, bertarung nyawa untuk hidup. Jadi itulah yang saya rasa cetusan hati yang saya tercetus malam tadi. Dan bila bangun pagi tadi, ya Allah, nikmatnya. Dan bila saya keluar, saya keluar tengok hijau pun, ya Allah, nikmatnya. Saya nak menangis pun ada kan. Lepas tu saya tengok anak-anak saya, oh ya Allah, ya Tuhanku. Itu yang saya rasa saya nak kongsi dengan rakan-rakan semua, insya-Allah. So saya nak cerita apa 4 perkara yang anda kena buat kalau diberi peluang terakhir ni kan. Dan rasakanlah ini adalah peluang terakhir kita. Okay. Yang pertama ialah fikir apa yang kita nak buat, teringin sangat nak buat sebelum ni, dan tiba-tiba kita belum buat lagi. Itu yang pertama. Apa dia? Mungkin kalau kita rasa mungkin nak kucup dahi ibu kita, mungkin tak sempat kan. Jadi mungkin tak boleh nak keluar balik kampung, ataupun kita teringin nak sampaikan satu perkataan maaf ke, ataupun kita teringin nak sampaikan ucapan sayang ke kan. Waalaikumsalam, wa'amnah, sihat, alhamdulillah kan. So buatlah apa pun kan. Kalau tiba-tiba kita dah lama tak tegur kawan kita, dah lama bertengkar dan sebagainya, inilah buat perkara yang kita teringin nak buat. So buatlah. Itu yang nombor 1 kan. Nur Syahadah Kamar Zaman, terima kasih penonton. So ini yang pertama penting. So tolong buat kan. Lepas ni fikir apa sebenarnya yang kita teringin nak buat tapi kita belum buat. Jadi dalam tempoh yang Allah bagi ni, dan negara bagi kita cuti ni, kita fikir apa yang teringin buat. Kalau inilah peluang terakhir kita, takut tak sempat, jadi kita tolong buat. Okay, tolong buat. Alright, so tu nombor 1. Yang kedua ialah berminta maaf atau mengampun atau berminta maaf. So ini yang kedua ya, meminta maaf dan mengampunkan. Ini dua perkara yang sangat penting. Dalam peluang terakhir ni kadang-kadang kita tak terlepas. Dan kita pun dah berapa, ini hari ke-10 kita bercuti daripada hari Rabu lepas. So ini hari Jumaat. So lama 10 hari ni. Dan kita diberi lagi peluang sampai 14 April. Jadi kita tak tahu kan, kita minta supaya dijauhi daripada gelombang ketiga, disambung dan sebagainya kan. Ramai orang yang tak sabar untuk keluar, untuk berasa aman kembali, untuk melakukan aktiviti, untuk yang dah lama tak cari rezeki, nak cari rezeki kan. Mungkin dah lama tak menziarah sanak saudara, ibu-ibu di kampung, nenek di kampung. Terbaik Wan dah masuk video ke-71. Terima kasih Zam, terima kasih menonton. Terima kasih Adam Awira kerana menonton. So yang kedua ni tolonglah. So minta maaf lah, takut tak sempat. Bila kita berada dalam hospital ataupun apa sahaja yang berlaku pada kita, kadang-kadang nyawa ni kalau Allah nak bagi, bukan Allah nak tarik, bukannya semestinya COVID-19 ni. Kadang-kadang kita tengah tidur pun sedar dah tak ada. Jadi peluang terakhir ni boleh kena pada siapa pun kan. Allah dah janji tak ada terlewat atau tercepat. Apa khabar Kak Ani kan, buat apa tu Kak Ani. Jadi tolonglah kan, minta maaf. So kalau kita rasa malu dan sebagainya kan, sampaikan dalam bentuk WhatsApp. Okay, bentuk WhatsApp minta maaf jika ada salah dan silap kan. Jika diberi peluang terakhir, nak minta maaf. Okay, kadang-kadang orang ni takut minta maaf, takut nak cerita, kau salah apa dengan aku. Tak payah kan. So kita dah cakap minta maaf kan, cukup lah. So tak perlu kita nak hurai panjang lebar, buat karangan dan sebagainya, tak perlu kan. So kita sendiri kadang-kadang bila kita dah minta maaf tu, kita dah terdetik, hati kita dah tahu, dan mungkin Allah akan bagi keputusan perasaan kita tu pada orang yang kita minta maaf. Sama-sama tahu insya-Allah kan. Tak perlulah engkau kutuk apa dan sebagainya, tak payah, dan panjang-panjang tak payah. So minta maaf dan mengampunkan. Dan sama kita pun
ada benda yang kita pendam, kita mungkin kita simpan dendam, kita terasa kita ampunkan siapa-siapa. Yang mudah sebelum kita bangun, sebelum kita tidur, kan, kita ampunkan kepada semua orang. Hari ni saya dah tukar doa dah. Saya doa kepada semua rakyat Malaysia dan seluruh rakyat seluruh dunia. Saya doa. Tak pernah saya doa dunia. Orang kata saya tak kira Islam ke apa ke, saya minta supaya dunia ni diselamatkan. So beri peluang orang buat baik dan sebagainya. Dan sebagainya, mungkin lepas ni orang ramai bertaubat, orang banyak buat baik, kan. So yang terfikir nak buat baik itu terus dia jadi baik dan sebagainya. Baik, itu nombor 2, meminta maaf dan mengampunkan. Yang ketiga ialah masa ni lah tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita membayar hutang. Nombor 3, bayar hutang. Manisha Yusof, terima kasih menonton. So bayar hutang ni, saya pun ada berhutang. Saya ada ramai rakan saya yang belum saya bayar hutang. Jadi buat masa ni kita sampaikan, kalau boleh bayar sikit. Kalau tak boleh, kita bagi tahu, WhatsApp kawan kita, ini dia akan membayar, ada lagi balance dan sebagainya. Minta maaf kerana lambat bayar, ada masalah dan sebagainya, kan. Tak kisahlah kawan-kawan nak cakap apa ke, dia nak berceramah ke, tak kisah. Sebab takut tak ada kesempatan. Apa khabar Prof Osman, terima kasih kerana menonton, kan. Yang ketiga ini penting, sebab kita tahu apa azab dan apa akan terjadi bila orang yang meninggal, yang Allah tarik nyawanya, hutangnya masih belum selesai, dan ahli keluarga tak tahu. Jadi so dia macam seolah rohnya tergantung. Jadi kita takut, dan bila di akhirat nanti kita nak bayar pakai apa? Dan takut kita buat amalan banyak, kita akan jadi muflis di akhirat nanti. Jadi bayarlah hutang. Kalau tak mampu, bagi tahu, siap declare, kan. Kalau kita ingat-ingat lupa, kita kata WhatsApp kamu kata, aku ada hutang, kau tak? Kau tak ada, kalau apa-apa, kalau dia dihalalkan, alhamdulillah, rezeki kita. Mana tahu dalam musim ni rakan kita menghalalkan, oh alhamdulillah, lega kita. Itu yang ketiga, kan. Jadi kita dan kalau boleh kita juga menghalalkan. Kalau ada lah setakat 100-200, kan, ataupun yang sikit-sikit kita halalkan. Apa khabar sifu saya, kan, Tuan Farizan, kerana menonton. Kata apa, Ruby Chow, wah, terima kasih kerana menonton. Jadi itu yang ketiga, so bayar hutang dan kalau boleh menghalalkan, kan. Kecuali yang terlalu banyak sangat, kita pun bagilah, kerajaan pun bagi peluang kat kita, bagi tolong lagi, bank pun bagi lagi extend 6 bulan. Kita ni pun tergesa-gesa, kan. Kesian, ramai orang susah ketika ini, kita tak tahu. Okay, apa khabar Aziza Adam Hafiz. Dan yang keempat, saya nak share yang keempat ni inilah masa untuk kita memberi wasiat. Dahsyat lah. Ini macam hari sedih lah Jumaat ni. Tak, sebenarnya ini cetusan hati saya. Saya nak bagi tahu 4 perkara ni. Apa khabar Liana, kan menonton. 4 ni, kalau kita rasa macam berat lah benda ni, kan, kita tulis apa benda yang patut lah, yang supaya ahli keluarga kita tahu duit simpanan kita berapa, kan, kat mana dan sebagainya, kan, nombor PIN berapa, nombor